saya Muhammad Fadli Kamil bin Ahmad Fauzi. Saya berasal daripada Tanjung Malim, Perak. Dan hobi saya melukis dan membuat animasi. Salam pengenalan dari Muhammad Fadli Kamil atau lebih mesra dipanggil Kamil menjadi pembuka cerita Digistar Teens minggu ini. Tetapi sebelum itu, jemputlah ke laman Facebook dan juga Twitter Digistar Teens Malaysia. Kita ke Muzium Angkatan Tentera Udara Malaysia di Sungai Besi. Digistar Teens nak tolong Kamil dapatkan idea bagi menyempurnakan cerita animasinya yang bertajuk Kod Prima. Jalan ceritanya ada kaitan dengan pesawat pejuang yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Betul tak Kamil? Macam mana ada dalam cerita saya tu ada bila saya tengok kat sini saya dapat tahu yang kapal terbang tu ada skru di bahagian dinding luar tu penuh dengan skru. Jadi kebetulan dalam cerita yang saya nak buat tu ada babak permulaan dia, ada babak dalam dropship. Jadi kat sini ada satu model kapal terbang yang memang untuk tugas dia untuk mengangkut tentera lah. Walaupun model dia agak lama, model kapal terbang yang agak lama, tapi saya rasa bila berada dalam ni saya dapat tahu macam mana dia punya keadaan dari segi keluasan dia dari segi mungkin lighting juga. Inilah pesawat pengangkut yang dicari oleh Kamil. Dalam Angkatan Tentera, pesawat ini bertanggungjawab membawa 31 anggota infanteri dan juga barang-barang. Macam mana Kamil? Dah dapat idea ke? Kalau kita tengok dalam katuan pengangkut tentera ni, memang saya ada gunakan dalam, saya plan nak guna dalam saya punya cerita saya dalam babak yang pertama sekali lah, di mana komander dan tentera dia dalam perjalanan ke kawasan peperangan lah. Jadi dalam lebih kurang dalam kedudukan ni juga komander tu bagi semangat pada tentera dia, di mana dia kena menjaga, kita jaga kemerdekaan kita. So itu antara poin yang penting dalam cerita. Dari gaya Kamil melukis, nampaknya ada sesuatu yang menarik perhatian kawan kita dari Uni KL ini. Kita tinggalkan dulu Kamil kerana rakan-rakan dari Universiti Putra Malaysia dah tak sabar untuk ceritakan tentang e-book mereka. Inilah dia Muhammad Iqbal, Nur Iklima dan Rosliza. Ketiga-tiga mereka ini dah pun menyiapkan papan cerita. Sekarang ni, cuma tunggu lampu hijau dari mentor mereka, Dr. Putri Suhaiza Sulaiman. So basically kita nak buat macam educational punya software untuk budak. Story pasal Alice in Wonderland. So doktor boleh tengok lah apa dia punya storyboard ni. Kalau ikut daripada lakaran papan cerita yang ditunjukkan, Iqbal, Iklima dan Rosliza masih lagi menggunakan watak Alice yang sama seperti kisah asalnya. Kumpulan sasaran untuk Ibu Alice ni, dia dah decide. Kumpulan sasaran kita orang dah pilih untuk umur daripada 4 tahun hingga 6 tahun lah, kanak-kanak. Walaupun sasaran penonton masih sama, tetapi kelebihan e-book yang dibangunkan oleh Iqbal, Iklima dan Rosliza ini boleh berinteraksi dengan kanak-kanak dan juga penonton. Storytelling, ada juga game. Setakat ni yang kita orang dah cuba bangunkan adalah game mewarna untuk budak-budak ni. Kat ni saya nampak dia punya idea tu memang menarik. Dari cerita e-book, kita balik semula ke Uni KL. Kali ini, Digistar Teens nak kenalkan rakan-rakan dengan mentor Kamil pula. Muhammad Zaki Khairuddin ialah pensyarah multimedia
dan animasi dari Malaysia Institute of Information Technology UniKL. Seorang yang terkenal dengan idea kreatif dan pernah dianugerahkan gelaran Intensive Prize Award semasa pameran media seni di Universiti Malaya pada 2009 yang lalu. So ni dia punya design vehicle dia. Ni vehicle. So ni design negara kita ni ada tentera yang hebat lah. Something macam tu. Tapi saya nak masuk ke elemen bukan kita nak tunjuk kita dalam cerita tu kita menang. Tank tu berat-berat. Kalau you kata nak transform. Inilah yang dikatakan pencambahan idea, penambah baik apa yang sedia ada. Ini lakaran awal. Saya tengok ada beberapa lakaran awal. Tu sebab saya baru design dia punya helmet, tak tahu macam mana lagi. Tambah lagi. Lebih kurang design, saya nak pilih design language untuk saya punya style tentera Malaysia zaman tu lah. Tahun 2057. 2057. 57. Ini 100 tahun lepas Malaysia merdeka dulu lah. Ni zaman moden lah. So ni design yang awal yang saya buat. Maksudnya di zaman futuristik. Futuristik je. Okey. Tapi secara general ni saya nak buat dia design tu dia tak ada visor lah. Dia tentera tapi helmet dia tak ada visor. So dia lebih kepada macam Iron Man, dia ada kamera. Siapa yang menonton ni, kita macam rasa appreciate dengan kita punya kemerdekaan lah. Sebab mungkin kita dah lupa yang kita merdeka dulu. Kita dah aman. So ni saya macam nak supaya bila penonton tengok dia macam tersentak balik. Kalau tiba-tiba jadi macam ni macam mana? Untuk tema hari kemerdekaan ni bagi saya boleh perkembangkan lagi, idea yang bagus. Mungkin sebab kita dah lupa merdeka ni pun hasil peperangan tentera dan pahlawan lama kita dulu. Okey, so kita boleh relatekan balik semangat ketenteraan ni balik. Tapi semua ni baru peringkat awal lagi punya design ni. Mungkin ada yang something yang Cik Zaki boleh bagi tahu supaya saya boleh enhance lah. Dalam 3D dia tak berat. Kita tak pakai kilo kat dalam tu. Betul tak? Kita pakai polygon, kita pakai texturing, betul tak? Tapi macam mana kita nak buat visual tu nampak berat? Macam mana tank tu berat-berat? Kalau you kata nak transform, dia naik ke atas tu, macam mana nak memastikan audience rasa tank tu berat? Kalau macam kapal terbang ni kan, macam mana kalau dia nak bergerak? Betul tak? Dalam 3D mungkin dia akan jadi macam ni je. Tapi kalau kita nak tengok dia floating, terbang tu macam mana? Dari lakaran, lukisan ke objek sebenar. Itulah cara yang digunakan oleh Encik Zaki supaya Kamil lebih faham lagi tentang pergerakan yang perlu dilakukan dalam animasinya nanti. Terutamanya sekali semasa Kamil memberikan sentuhan kreatif terhadap pergerakan pesawat pejuang. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh Kamil mestilah nampak hidup walaupun hanya sebuah naskah animasi. Nampaknya Kamil dah pun faham dengan penjelasan mentornya tadi. Jadi sekarang, mari kita tengok apa yang akan Kamil terjemahkan menerusi lakaran animasi 3 dimensinya. Seperti biasa, lakaran bermula dengan pembinaan objek atau rangka. Setiap lakaran objek yang dilukiskan oleh Kamil ini adalah bermula dengan formula matematik. Melalui ketepatan kiraan panjang, lebar dan tinggi, barulah kami dapat menggarap idea animasi 3 dimensi yang diingini, iaitu setiap objek akan kelihatan lebih nyata dan hidup walaupun dipandang dari sudut yang berbeza. Melalui proses inilah akan mewujudkan karakter. Apabila sempurna, barulah Kamil boleh memberi sentuhan kreatif pada bahagian anggota badan lain seperti pakaian, pemilihan warna dan juga pergerakan. Tetapi dalam proses ini, Kamil perlu mempunyai ketelitian dan kesabaran. Bukan mudah untuk memberi kelainan dalam watak-watak yang dihidupkan secara animasi. Seperti mana watak komander yang diceritakan oleh Kamil kepada rakan-rakan Digistar Teens awal tadi, setakat ini apa yang mencabar sekali? Bagi saya yang paling mencabar ialah untuk menggerakkan sekumpulan tentera tu lah. Sebab dia pada bahagian tentera tu ada banyak bahagian yang bergerak. Lepas tu dia ada banyak karakter. So itu bahagian yang agak mencabar. Environment dan kenderaan juga berat. Jadi proses animasi tu agak susah sikit lah. Selain tu untuk menggerakkan kapal terbang juga memang agak susah.
walaupun mungkin kita fikir macam senang nak gerakkan kapal terbang sebab dia bebas, tapi sebenarnya bila kita dah try buat untuk dapatkan gerakan yang realistik macam kapal terbang betul tu memang agak susah. Inilah dia antara pergerakan-pergerakan yang telah mencabar keupayaan Kamil untuk menyiapkan cerita animasi pendek bertajuk Kod Prima ini. Dengan berlatar belakangkan perjuangan mempertahankan negara pada tahun 2057, pastinya Kamil berpuas hati dengan karyanya ini. Saya berpuas hati lah sebab benda yang saya buat ni agak mencabar untuk diri saya, tapi akhirnya saya dapat siapkan mengikut apa yang saya nak. Dengar sini semua. Kita sedang menghampiri sektor 17. Di bawah sana, pihak musuh sedang mara ingin menjajah negara kita. Kita harus berjuang bermati-matian mempertahankan kemerdekaan kita ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Datuk Seri, pasukan bantuan telah pun dihantar ke sektor 17. Peperangan berlaku di sepanjang Selat Melaka. Kita terpaksa menukar-nukar posisi pasukan tentera kita. Berikan saya akses kepada Kod Prima. Kod Prima? Minta maaf Datuk Seri. Tak boleh. Kita tak boleh gunakan Kod Prima. Sistem tu masih boleh diuji sepenuhnya lagi. Lagipun, ianya adalah rahsia terbesar kerajaan kita. Jangan sebut perkataan tidak boleh kepada saya. Kemana Adam? Musuh semakin ramai. Kita tak mungkin dapat bertahan lebih ramai di sini. Bantuan dari Persepera sedang menghala ke sini. Kita kena bertahan sehingga mereka sampai. Sekarang, mari. Sebuah kontainer musuh sedang masuk. Sasaran awak. Ini Hilang 5 Persepera. Kami sedang menghampiri sektor 17. ETA 2 minit. Ganesh, perhatikan rada kamu. Ada musuh-musuh sedang menuju di sini. Apa? Samsat, bersedia. Kamu semua, berhitung. Nampaknya, mereka cuba menghalang pasukan Persepera dari sampai ke sini. Ya. Amaran. Misi jarak jauh sedang menghala ke sektor 17. Apa? Ya Allah. Datuk Seri,
Sektor 17 telah diserang dengan teruk. Kita tak dapat menghubungi pasukan di sana. Kemungkinan mereka semua telah terkorban. Adik saya, Komandan Adam, menjalankan tugas di sana, bukan? Setelah berakhirnya Kod Prima, kini tibalah giliran Iqbal, Iklima dan Rosliza untuk menunjukkan kepada Digistar Teens hasil kerja mereka bertiga. Ini adalah antara watak-watak utama yang terdapat dalam e-book Alice in Wonderland. Dengan menggunakan lakaran animasi 2 dimensi dan juga teks cerita, kawan-kawan kita daripada UPM ini juga mengaplikasikan teknik pencahayaan dan permainan warna dalam strategi mereka memikat golongan sasaran iaitu kanak-kanak. Di samping warna-warna yang menarik, e-book ini juga mempunyai pencerita. Tujuannya supaya kanak-kanak yang tidak pandai membaca juga dapat mengikuti cerita Alice in Wonderland ini. Suddenly, a little white rabbit with pink eyes ran in front of her shouting, oh dear, I shall be late." Buat apa ke tadika? Nak tahu? Jomlah kita ikut adik-adik kita ni ke kelas mereka. Nampak tak siapa yang bersama kanak-kanak tadika sekarang? Buat apa Iqbal, Iklima dan Rosliza kat sini? Mereka datang bukan sebarang datang,
Tetapi kedatangan mereka ini ada hajat besar. Pada hari ini kita pergi cuba kita punya aplikasi di Tadika Crystal Creative Section 8 Maruwangi. Budak-budak ni bila dia suka benda yang colourful, banyak aksi. So mungkin daripada situ kita boleh terapkan kepada aplikasi ni pada masa depan. Pada hari ini saya bagi Iklimah dan kawan saya Zila untuk menjadi medium kepada kanak-kanak ini antara kami punya projek dan mereka. Dan saya bagi tugas ini kepada mereka sebab mereka lebih mesra dan ada sifat keibuan dan mereka lebih sesuai untuk berinteraksi dengan kanak-kanak ini. Dan samping tu memang kita boleh nampak kanak-kanak ini memang bagi reaksi yang baik . Beginilah terujanya adik-adik kita ni bila mereka mengikuti cerita Alice in Wonderland. Reaksi awal menunjukkan ibu ciptaan Iqbal, Iklimah dan Rosliza ini berjaya mencapai matlamatnya. Antara yang menarik perhatian kanak-kanak pada ibu ini ialah mereka diberi peluang untuk meneroka dalam sesi mewarna. Betul tak adik-adik? Okey, tekan. Okey, dia dekat saya. Baju dekat. Dia dekat pokok pula. Okey, ayo nampak-nampak. Okey. Best touch tennis. Sekarang ni, berapa bintang lah agak-agaknya adik-adik kita ni nak bagi kat e-book Alice? 10! Setelah melakukan ujian kepada kanak-kanak tadika, sekarang ni giliran guru-gurunya pula mengikuti cerita Alice in Wonderland secara e-book. Di mana dalam